Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Sains tahun 3 bersama dengan Cikgu Farhan. Jadi, untuk video kali ni, seperti yang cikgu bagi tahu dalam grup WhatsApp tadi, video ni cikgu sediakan untuk kita bincang soalan modul Sains PDPR tahun 3 yang telah pun awak jawab berdasarkan video pengajaran yang cikgu bagi. Okey, jom kita tengok modul kita. Okey, pastikan awak ada tulis nama, kelas, cikgu dah tulis kat situ. Dan tajuk kita masih lagi dalam tajuk pengukuran. Tapi, pengukuran isi padu menggunakan kaedah sesaran air. Okey. Kita tengok Okey, kalau awak nak rujuk buku teks, awak boleh buka di muka surat 91 hingga 92. Okey, kita terus kepada soalan kita. Okey, cikgu harap jelas cikgu tunjuk kat video ni. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu spana menggunakan kaedah sesaran air. Okey, ini ialah kaedah sesaran air, iaitu kita guna untuk mengukur salah satu kaedah untuk mengukur isi padu bentuk yang tidak sekata. Sebelum ni kita menggunakan kotak lohong dan juga kubus yang berukuran 1 kali 1 kali 1 cm. Okey, jadi sekarang kita tengok. Kita isi jawapan. Aisyah menggunakan kaedah apa? Dia ada bagi tahu kat sini kaedah sesaran air. Jadi awak boleh isi kat sini. Sesaran air. Tulisan cikgu sangat-sangat sebab cikgu tulis di skrin Okey. Untuk mengukur isi padu spana. Okey, cuba tengok dekat gambar rajah ni. Cikgu nak awak fokus kat gambar rajah ni. Apa nama radas ini? Nama apa ni? Ini nama dia. Betul. Nama dia silinder penyukat. Okey, untuk menggunakan kaedah sesaran air, kita kena ada silinder penyukat. Okey, itu Aisyah. Okey, dia tuangkan air dalam silinder penyukat. Dia tak kisah awak nak tuang seberapa banyak, tapi jangan terlalu banyak sangat. Kalau macam dia letak tengah-tengah 30. Lebih kurang separuh macam tu dia letak 30. Okey. Sekarang kita tengok pada soalan. Bacaan awal isi padu air ialah berapa bacaan ini? Berapa bacaan tu cikgu bulat tu? 30 ml. Jadi tulis 30 ml. Mudah saja kan? 30 ml. Okey, kemudian dia kata Aisyah menggunakan untuk mengikat spana. Dia guna apa? Dia guna apa ni? Apa tu? Yes, betul. Tali ataupun benang. Kita tulis benang lah. Kenapa dia kena guna benang? Supaya air tu dia tak berkocak. Kalau awak masuk terus spana dalam tu, plup, jadi air dia akan terpercik keluar. Jadi ukuran tu dah jadi tak tepat dah. Jadi dia gunakan spana, dia masukkan perlahan dia gunakan tali, dia masukkan perlahan-lahan dalam silinder penyukat. Cuba tengok cara Aisyah dia baca. Aras mata sama aras dengan ukuran air. Itu cara dia. Okay, isi ni pula. Bacaan isi padu air akhir air ialah berapa bacaan ni? Berapa bacaan ni? Berapa ukuran dia tu? Cikgu zoom sikit. Berapa ukuran dia tu? 40. Jadi isi kat sini 40. Okey. Siapa yang betul, tandakan right. Siapa yang salah, awak boleh betulkan, padam dan betulkan. Isikan jawapan yang betul. Tak ada masalah sebab kita tengah belajar. Okey, jadi isi padu spana. Jadi macam mana kita nak dapat isi padu spana tu? 40 ke? Bukan. Cara dapat isi padu spana tu ialah perbezaan antara
isi padu awal air dengan isi padu akhir air. Jadi kita kena tolak. Kena tolak. Jadi kita tengok dekat bawah ni. Isi padu spana sama dengan bacaan akhir isi padu akhir air tolak bacaan awal isi padu air. Ataupun bacaan isi padu akhir iaitu 40. Boleh isi balik je. Tolak dengan 30. 40 tolak 30 berapa? Senang saja. 4 tolak 3 dapatlah 10 ml. Itulah jawapan dia. Senang kan? Mudah kan? Siap untuk muka surat yang pertama. Sekarang kita bincang di muka surat yang kedua. Okey, ini kaedah yang kedua. Macam mana nak mengukur isi padu bentuk yang tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Menggunakan kaedah sesaran air. Sekejap, cikgu besarkan sikit pen dia. Okey, sesaran air. Tapi ada tambahan alat dia. Kita masih lagi menggunakan yang pertama, iaitu ini ialah silinder penyukat. Ini apa ni? Alat apa tu? Bikar pandai. Ini alat baru. Ini radas baru. Apa nama dia? Siapa tahu? Ya, nama dia, cikgu tulis kat atas ni. Besar sangat pula pen cikgu. Kecilkan adik. Tin Eureka. Nama dia Tin Eureka. Okay, dia tin sebenarnya. Okay, kita tengok. Okey, jadi sama juga kita kena isikan air. Isikan air sampai ke paras muncung dia ni. Sampai penuh muncung dia tu. Okey, kemudian barulah kita masukkan objek yang kita nak ukur isi padunya. Contoh dalam gambar ini, soalan dia kata kita nak ukur isi padu mangga, isi padu skru dan ladung. Siapa yang suka pergi mancing ada tahulah ladung ni apa kan. Dia guna untuk nangkap letak dekat joran. Okey. Sama macam tadi, selepas bila kita air ni masukkan skru menggunakan tali, air tu dia akan naik. Takat air dia akan naik. Bila takat air naik, dia keluarlah ikut corong ini. Dia akan keluar ikut corong ini bila air naik. Kemudian itulah nama air yang disesarkan. Bila air itu dah masuk dalam bikar, bila air dah masuk dalam bikar ini kita tuang pula untuk masuk ke dalam silinder penyukat untuk sukat berapa isi padu air ni yang disesarkan. Okey. Lepas tu barulah kita jawab soalan di bawah. Okey, jadi kita tengok soalan yang bawah dia. Kita tengok soalan yang bawah dia. Besarkan sikit. Okey, jadi kita baca. Berapakah ukuran dia selepas air telah disesarkan? Kita ambil pen sekejap. Selepas air telah disesarkan. Kita tengok kat sini. Berapa ukuran dia tu? 10 ke? Tak. Dia lebih daripada 10. Cikgu zoomkan sikit. Dia sebenarnya lebih daripada 10. Sini 10, 11 dan 12. Betul. Ukuran dia ialah 12. Jadi awak betul kat bawah sini. 12 ml. 12 ml. Okey, sekarang kita tengok pula. Skru. Berapa ukuran skru ni? Jadi, awak kena tengok dekat-dekat. Berapa ukuran dia? 1, 2,
3. Dia dekat garisan yang ketiga. Cikgu harap jelas lah dalam modul awak. Kalau tak jelas tak apa, kita tengok modul. Okey. Jadi jawapan dia berapa? 3 ml. Tulislah 3 ml. Senang saja kan? Yang seterusnya dan yang terakhir ialah ladung. Isi padu ladung. Berapa ni? Sama juga, kita tengok ukuran dia. Kita nampak ukuran dia berada di tengah-tengah antara 10. Sini, kira garisan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini 5. Jadi jawapan dia 5 ml. Dah siap modul kita pada minggu ini. Jadi cikgu harap awak faham. Kalau ada apa-apa soalan, tak ada masalah, awak boleh tanya cikgu. Dan itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.